السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة نبينا محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات شاء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق رسول الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة وسلاما على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, sedikit sebanyak kita dapat beribadah dengan lebih selesa. Tidaklah rasanya kelengkabut, dan mula dah kita rasa perubahan tu dah ada, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan juga kita bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala diberi peluang oleh Allah kepada kita beribadah di masjid dan menunaikan ibadah sebaik mungkin yang dibolehkan. Sebagai permulaan kita baca Riyadhus Shalihin jilid 5 dulu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah redha di mereka berdua, Abdullah bin Umar, Abdullah dan Umar. Ya, itu maksud dia. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada telah menziarahi Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Ubadah yang sakit demam. Wa ma'ahu Abdurrahman bin Auf, beserta dengan Nabi ialah Abdurrahman bin Auf. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, semuanya orang berhebat ini. Wa Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, semoga Allah redha pada mereka semua. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila baginda duduk, dia tengok Sa'ad yang sakit tu, Sa'ad bin Ubadah yang sakit, Rasulullah menangis. Ya, Rasulullah menangis. Kemudian falamma ra'al qaumu baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana sahabat-sahabat melihat Nabi menangis. Ya, Nabi menangis bukan macam kita nangis. Dia menangis hanya dengan air mata keluar. Ya, kemudian hati sedih. Ya, air mata keluar. Itu saja. Habis-habis pun mungkin hingus ikut. Ya, meleleh, itu ialah. Itu cara-cara Nabi menangis. Ya, kemudian apa jadi? Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangis Nabi. Falamma ra'a arqaum, bila mana dilihat oleh orang ramai, buka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baku, mereka semua menangis. Ya, tengok Nabi menangis, mereka menangis. Tapi menangis mereka
lagi teruk daripada Nabi. Kalau Nabi hanya dengan air mata saja, tapi mereka dengan suara. Ya, dengan suara. Menangis dengan suara meraung. Ya. Faqala, maka Nabi pun terhenti daripada air mata tadi ni. Tengok semua terkejut. Nabi pun terus bercakap. Ala tasma'un, bukankah kamu dah tengok? Ya. Ala tasma'un, tidak kamu dengar? Inna Allah la yu'azzibu bidam'il ain. Allah tidak akan menghukum orang yang air matanya keluar. Ya, ini ada cerita hadis yang lain waktu anak baginda Ibrahim ya meninggal dunia, mangkat. Maka di waktu itu Rasulullah mengalir air mata. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Rasulullah menangis kan ni?" Maka Rasulullah kata, "Aku tak menangis, tapi air mata aku keluar. Air mata aku tak tahu di mana nak empang, nak tahan, nak jangan bagi dia keluar, tapi dia keluar juga." Kata. Jadi maknanya air mata keluar dibolehkan, diharuskan, tak apa yang tu. Baik. Faqala ala tasma'un, tidak kamu tak dengar, ya, tidak kamu tahu ataupun dengar? Innallaha la yu'azzibu bidam'il ain. Allah tidak akan mengazab, menghukum, tidak akan kira berdosa bagi orang yang menangis hanya dengan menitiskan air mata. Ya, mengeluarkan air mata, tak apa. Wala bihuznil qalb. Begitu juga Allah tak hukum orang-orang yang sedih, duka cita hati dia. Sedih kerana kematian, sedih, tak apa. Walakin, tapi Allah yu'adzibu, akan menghukum bihaza au yarham, menghukum dengan cara ni ataupun Allah kasihi. Bagaimana? Wa asyara ila lisani, Nabi mengisyaratkan lisan, maksudnya lidah. Jadi kalau lidah digunakan bercakap-cakap, berkata-kata, meraung, menangis, tak mau. Itu hukumnya haram. Ya. Jadi kesimpulannya hadis ini kalau kita tengok, yang pertamanya, bersedih dan menangis kerana kematian seseorang yang dikasihi diharuskan syarak, dengan syarat tidak dilampaui batas, tidak melampaui batas, seperti meratapi serta meraung-raung dan sebagainya. Timbul haram. Jadi kita kena disiplinkan diri. Kalau kita tak bagi tahu, nanti katalah kita tak bagi tahu ke anak-anak kita, kita meninggal, anak kita meraung menangis. Kita yang tak bagi ilmu kat depa, silap langkah kita pun dapat dosa juga. Sebab gagal memberi didikan ilmu. Sebab kewajipan kita mendidik isteri kita, anak kita. Ya, gagal kita mendidik mereka, boleh membawa kepada kita berdosa. Jadi kena bagi tahu pada anak-anak semua. Orang mati tidak diazab dengan ratapan orang yang hidup, melainkan jika dia berpesan untuk dilakukan, baru kena. Orang mati tidak akan dihukum, tidak akan dikira berdosa, ya, dengan ratapan yang hidup. Kita mati, katakan, yang meratap anak-anak kita, isteri kita meratap menangis. Ya, cara ratapan orang Arab bukan takat menangis meraung, mereka tarik baju, tarik rambut, habis hilang selendang, merebang rambut, baju pun koyak. Ya, punya sedih sangat tu, marah sangat tu. Ya, jadi ini protes Allah dah ni, tak mau. Ya, hukumnya haram. Melainkan jika dia berpesan untuk melakukannya, dipesan dia nanti kalau ayah mati hampa kena menangis tau. Kalau pesan macam tu habis, ya, dikira berdosa. Jadi kalau ilmu ni dah disampaikan, bagi tahu kepada anak-anak, alih-alih anak-anak buat, maka hukumnya, ya, kalau ilmu yang baik tak apa. Contoh mayat lelaki tapi ditutup dengan kain perempuan. Sebab nak cari kain orang lelaki tak ada yang panjang macam orang perempuan, dia ada batik lepas. Kita tak ada pelekat lepas, tak ada pelekat bulat, ada lah, berjahit siap dah. Jadi kalau nak juga, kita kain pelekat kita boleh digunakan 2 helai atau 3 helai, letaklah bertindan-tindan, ya, sambung menyambung, tak ada salahnya.
Tapi kenapa maka digunakan kain batik? Maka jawabnya, berdosa yang hidup. Waris-waris pun terlibat. Kita yang tengok, kalau kita diam, kita pun berdosa. Sebab hamba Allah bagus itu imam, ya, naib qadi. Dia tu imam, tak ikut naib qadi. Khutbah, baca khutbah di atas ni, pumpang-pumpang. Oi, lantang bercakap, bagus. Mati. Guru takmir pula tu. Ni contoh je. Tapi betul, ya, bukan bohong. Ya, guru takmir. Lagi tu imam. Kemudian apa lagi? Naib qadi. Naib qadi ya juga meninggal. Jawabnya, tanggunglah dosa waris. Tapi waris yang tak tahu, mudah-mudahan Tuhan tolonglah. Tapi waris yang tahu, ya, sikit sebanyak dapat tempiah dosa. Kita yang pergi ziarah tengok mayat pakai baju kain, pakai kain batik, ditutup dengan kain batik. Kita pula diam, tak apalah, biar pergi ke depa. Dapat as-sukut tadullu ala ridha. Orang diam tanda setuju. Habis dapat tempiah dosa. Kerana itu, ya, cari jalan. Apa buat? Pesan kepada waris supaya mereka tukar kain tu. Susah sangat. Ya, ambil kain pelekat, selai letak di kepala, tutup kepala sampailah ke pinggang dia. Lepas tu tarik keluarkan. Kain yang di bawah tu keluarkan, tinggallah kain pelekat di atas. Ambil selai kain pelekat lagi, letak pula di sebelah dia bawah pula, daripada paha, daripada perut sampailah ke kaki. Kalau tak cukup juga, tambah lagi. Tu cerita dia. Jadi makna bertindak-tindak kain tadi, terpaksa buat macam tu. Kalau kita nak angkat nanti tak ada masalah. Angkat bukannya angkat kain tu, kita angkat daripada bawah, daripada cadar dia tu kita angkat. Angkat terus bawa. Jangan angkat badan dia saja. Udahlah pula. Orang ramai ni di rumah tu, perempuan ramai duduk macam tuan-tuan duduk ni. Orang perempuan. Kita daripada sini bawa mayat tu, bawa bilik mandi, angkat. Nampak punggung dia. Siapa orang duduk, perempuan duduk, nampak lah. Jadi kena jaga. Jadi ya. Kemudian apa lagi disebut? Nombor 3, apabila lidah digunakan untuk memperkatakan kebaikan si mati dengan beradab, ia akan mendatangkan kebaikan kepada si mati. Ya, cerita yang baik-baik. Tambah pula kalau mayat tu masih ada situ, ya, kita bersembang-sembang hai dia, maka eloklah kita bersembang hai-hai yang baik-baik, insya-Allah. Sebab waktu itu malaikat ada sentiasa mengaminkan apa yang kita kata. Jadi mudah-mudahan rahmat Allah, ya, kepada si mati. Yang keempat, sebaiknya jika lidah digunakan untuk memperkatakan kejahatan si mati atau memperkatakan kebaikan, tetapi dengan cara yang tidak beradab, akan mendatangkan keburukan kepada si mati. Ya, kita bercakap lebih kurang yang tak baik tu kalau boleh elak. Jadi yang baik contohnya, kalau dia ada hutang, tolong bayar, tu ialah waris kena cari jalan nak bantu. Kalau dia ada hutang mana-mana, walaupun kepada orang bukan Islam, dia tolong bantu. Satu lagi dalam masalah ni, bila kematian suami, isteri tinggal. Ya, lainlah zaman dulu. India zaman dulu, sati tagi. Kalau mati saja suami, isteri kena mati sama ikut mati. Ya, tapi sekarang ada. Cuma Allah berikan satu peraturan. Apa dia? Ihdad. Ihdad maksudnya berkabung. Suami, isteri mati, suami berkabung, tak ada. Tapi kalau isteri, ya, suami mati, isteri kena berkabung 4 bulan 10 hari. Tujuan apa? Membersihkan tempat haid dia, ya, supaya bersih. Jadi 4 bulan 10 hari itu cukup. Itu cerita dia, 4 bulan 10 hari.
Kalau dia dalam keadaan iddah ataupun katakanlah dia dalam apa sebut perceraian, walaupun bercerai dia dalam iddah, bercerai ya, bila mati saja suami maka iddahnya bermula daripada mati 4 bulan 10 hari, tukar balik. Dia tukar pula daripada sebulan tu ya, disebabkan, tapi tukar kepada 4 bulan 10 hari. Kalau dia mengandung suami isteri ni, maka melahirkan anak ya, bersalin saja maka habislah. Habis nifas dia maka boleh kahwin dah dia. Itu cerita dia. Tapi kalau sekiranya ya ada tentang apa tadi, kalau dia dalam keadaan biasa meninggal suami, maka dia kena ihdad. Ihdad ini maknanya berkabung. Berkabung maksudnya memakai pakaian yang sederhana, yang suram, bukannya pakaian yang menyerlah. Ya, nanti ada orang datang meminang, kacau pula, tak boleh. Dalam keadaan dia masih dalam berkabung ihdad ini selama 4 bulan 10 hari, tak boleh ya dipinang, tak boleh. Kemudian dalam pada itu dia juga, isteri tadi ni hendaklah duduk di rumah tempat mati tu, kematian, situ dengan keluarga, duduk situ. Tak boleh beronda-ronda sana kemari, tak mau. Itulah dia. Kemudian satu lagi, dia dalam ihdad ni kita tahu dah tu. Ya, pakaian dia pakai emas tak boleh. Kalau nak keluar-keluar ni pun semata-mata nak keluar pergi kedai beli barang, tak ada orang lain nak pergi, boleh. Ya, beli barang. Tapi habis saja beli, balik terus. Jangan meraya-raya sana kemari, menyembang, pergi ziarah rumah kawan, menyembang sana pula dah, tak mau perkenal kopi dulu apa semua, tak boleh. Ya, balik ke rumah terus. Habis urusan beli barang, terus balik ke rumah. Apa yang saya nak bagi tahu di sini, satu lagi, ya, katalah anak ni COVID-nya pasal ya nak kahwin. Lalu dibuatlah kenduri di rumah, suami meninggal, isteri dalam ihdad. Apa jadi? Boleh dah buat kenduri kahwin? Tak boleh. Kalau guna rumah tu tak boleh. Guna rumah kematian tak boleh. Kalau nak juga buat, boleh pergi tempat lain, pergi ke rumah jauh-jauh sikit ya, yang tidak ada kena mengena situ. Sebab di situ ibu sedang dalam keadaan ihdad. Ya, tak boleh. Itu cerita dia. Dia juga tak boleh ke sana kemari merayau, pergi ke kenduri mana-mana, ada kenduri kahwin ke, kenduri arwah ke, tak boleh. Termasuk dia nak buat kenduri arwah, tak boleh. Suami mati, isteri nak buat kenduri arwah. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam 40, malam menyeratus, malam kenduri kerana nak bawa batu nisan, kenduri lagi. Ya, orang duit banyak, jawabnya tak boleh. Nak kenduri boleh, tapi jangan di situ tempat kematian tadi. Mana buat? Di rumah anak. Anak duduk di mana? Cangkat Larah. Api Cangkat Larah buat situ. Tapi boleh dah ibu pergi. Isteri tadi yang ihdad tak boleh duduk di rumah dan diam. Ya. Itu untuk makluman dia. Wallahu a'lam. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Muka surat, oh bukan, tak boleh, saya punya jauhi. Nombor 290,
masalah bersuci kerana sembahyang itu wajibkah? Maksudnya ambil air sembahyang kerana sembahyang tu apakah wajib? Mandi hadas besar kerana nak sembahyang apakah wajib? Dia berhadas, hadas besar, apa macam? Jawabnya ya kena lah ni. Ya saudaraku, dengan hadis di dalam masalah 289, sebelum ni kita dah baca dah 289, di mana hadisnya menyebut la yaqbalu salata ahdukum idza ahdatha hatta yatawadda. Nabi berkata, tidak sah sembahyang seseorang kamu sekiranya berhadas ataupun hinggalah dia berwuduk. Ataupun dia tak ada wuduk, katakan dia sembahyang, tak boleh, kena ada wuduk baru boleh. Jadi kalau orang ni berhadas, maka jawabnya dia kena ada wuduk. Baik, dengan hadis di dalam masalah 289 itu terang nas pada wajib bersuci bagi sembahyang. Ya, wajib kita bersuci untuk sembahyang. Dan sungguhnya telah ijma' umat atas bahawasanya bersuci itu syarat pada sah sembahyang. Bukan syarat wajib sembahyang, syarat sah sembahyang. Kalau tak wuduk, tak ada wuduk, tak sah sembahyang kita. Dan telah ijma' umat atas haram sembahyang dengan ketiadaan taharah. Haram sembahyang dengan ketiadaan taharah, makna tiada bersuci. Bersuci itu mandi. Bersuci itu air sembahyang, mengambil wuduk. Kalau dah tak boleh gunakan air, ya, air tak ada, boleh gunakan debu tanah, tayammum. Ya, ataupun ada tanah tapi dia dalam keadaan sakit, tak boleh kena air, maka boleh gunakan debu tanah, tayammum. Daripada air atau tanah, ya, ketiadaan taharah daripada air atau tanah. Lihat masalah 34 dan 35. Ini masalah ya, yang tu masuk dia tak boleh, ya, tak boleh sembahyang, haram sembahyang dengan ketiadaan taharah. Maksudnya bersuci, kena bersuci dulu terlebih dulu. Baik, 291 masalah uzur tak ada air. Uzur disebabkan air tidak ada dan tanah pun tak ada. Sembahyangkah juga? Jawabnya sembahyang. Ya. Kata Imam Nawawi, bermula orang yang uzur hendak bersuci kerana tak ada air dengan tanah, ya, air pun tak ada, tanah tak ada, maka padanya 4 qaul bagi Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan ialah mazhab bagi ulama. Bermula yang asahnya di sisi ashab kita, wajib atasnya sembahyang tiada berwuduk. Hormat waktu nama dia. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sampai sebutlah sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat, hormat waktu tak payah. Ya, betul je. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kita tak boleh tinggalkan sembahyang, kena juga sembahyang. Ya. Kita sakit, katakan terlantar di rumah, anak-anak tak sampai lagi. Kita di rumah seorang-seorang. Asar dekat nak habis dah, pukul berapa dah? Dah pukul 6.30. Macam mana ni? Tunggu tak ada juga, telefon tak angkat. Kata ya, kita tak boleh dah, kita terbaring ya, dia apa di katil. Ya. Dan kemudian kita pula ada wayar pula tu di perut, keluar segala apa najis-najis kita keluar situ. Ini pun satu juga. Kalau pakai wayar macam tu, ya, kena bersihkan dulu. Daripada wayar tu air kencing katakan, daripada wayar tu tarik, ya, keluarkan tabung dia, ataupun dia tak pakai tu, dia tak pakai tabung, terus ke timba. Daripada wayar tu basuh, relumkan satu plastik, ikat. Ya, kalau dah tali apa macam basuh ujung dia dah. Bersih-bersihlah, basuh air yang di apa, dimatikan kuman-kuman dulu.
takut mana tahu nanti kuman menjangkit dalam badan ya, apa ayah kita katakan. Kemudian kita ikat dengan plastik yang bersih, letak tu. Lepas tu ambilkan air sembahyang dia, dan ambilkan air sembahyang dia semua, terus suruh dia sembahyang. Ya, kalau air ni keluar pun tak apa, jalan terus sembahyang lah. Itu kalau kita waris ada, ni waris tak ada ni. Ya, dalam keadaan kotor badan katakan, najis berselerak katakan, air kencing pun di kain tu ada, kita nak sembahyang tak boleh, nak basuh badan, bersih badan tak boleh, tak ada siapa nak tolong kita. Ya, jadi apa buat? Kalau begitu kita sembahyang je lah dalam keadaan macam tu. Setakat mana kita boleh bersihkan, bersihkan. Kalau tak boleh, duduk dan diam menghadap kiblat, terus Allahu Akbar, kemudian terus baca doa iftitah. Lepas tu kalau tak mau baca pun, sunat itu pun terus saja baca Fatihah, kemudian bacalah surah pendek. Lepas tu rukuk, i'tidal, sujud setakat mana boleh rukuk, i'tidal. Kalau tak boleh berdiri, pasal wayar ni ada kacau juga, tak boleh berdiri, baring jelah. Ya, buat jelah dalam keadaan baring. Ya, buat semua ibadah tadi ni, sembahyang tadi. Kalau asar tu 4 rakaat, buat 4 rakaat. Sampailah habis Assalamualaikum warahmatullahi, pusing kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, pusing kiri. Kebetulan pula memang katil kita ni, kita boleh gerakkan sendiri katakan. Katil tu dia roda bawah, boleh gerakkan sendiri menghadap kiblat. Senanglah. Tapi kalau tak ada siapa tolong, apa sembahyang jelah, macam mana pun sembahyang jelah. Hormat waktu. Maknanya kalau kita mati lepas tu tak disoal dah tentang kita ni sembahyang ke tak ke. Kita ada sembahyang, tapi hormat waktu je, tak boleh buat apa. Sebab waris tak main lagi, tak siapa tolong. Kalau di hospital, misi pun tak mau tolong kita. Itu pandai kita sendirilah macam mana nak sembahyang. Jadi hormat waktu. Baik. Kemudian bila kita dah sembahyang dah, dalam keadaan kita tidak ada ambil wuduk, badan kita kotor, maka datang waris. Kita dah sembahyang dah katakan, masa pun dah habis, tak apalah. Datang waris kita, tolong kita, anak kita ni basuhkan pakaian kita, bersihkan badan kita semua. Di masa itulah kita minta tolong bantu kita untuk mengambil air sembahyang, ambil wuduk. Dia bersihkan semua pakaian kita apa. Tentang tadi, wayar tadi, kalau kita tak boleh usik apa-apa, biarkan sembahyang je lah. Ya, jangan peduli wayar tu, air kencing berjalan masuk dalam timba. Ya, tu biasanya orang yang sakit buah pinggang, dicuci macam tu. Jadi air kencing tu masuk timba, kadang-kadang sehari dibiarkan penuh timba tu. Tu dia lah ya. Baik. Dah habis, bersih dah, waris tolong, baru kita qada sembahyang. Qada sembahyang. Tapi tadi sembahyang hanya menghormati waktu. Dah habis waktu dah, ataupun ada lagi waktu, tak ada masalah. Kalau ada waktu lagi senang, minta waris tolong bantu kita ambil wuduk, bersihkan badan kita. Air kencing ada, apa semua, kalau najis ada, bersihkan. Dah selesai semua tadi, kita pun ambil wuduk. Dah ambil wuduk, kita pun sembahyang. Ya, sembahyang betul-betul tak qada dah tu. Yang ni sembahyang menghormat waktu, kena qada. Tapi kalau kita boleh sembahyang, maka ya, kita boleh ambil wuduk semua elok, maka kita pun sembahyang terus. Ya, tak payah qada dah. Itu kira sembahyang. Kebetulan katakan ada 2 sembahyang kita tertinggal. Ada 2 sembahyang kita dah buat tadi ni sebagai sembahyang hormat waktu je. Sembahyang apa? Sembahyang subuh, sembahyang zuhur. Maka kita ambil wuduk, dah siap, bersih badan kita, kita pun terus sembahyang asar dulu. Selesai asar, qada zuhur. Selesai qada zuhur,
qada pula subuh 2 rakaat. Ya. Wajib tu kita buat. Kita sakit tak apa. Ya, kita sakit tak apa. Bagus. Jangan tak sembahyang sebab waktu tu datang Allah, ya. Redha Allah, kita pula sabar. Sabar mana sembahyang tak tinggal. Redha pula kita, redha dengan apa yang berlaku. Pahala banyak. Nanti di akhirat dikumpulkan orang-orang ni, orang yang sembahyang, orang yang puasa, orang yang zakat, orang yang haji ni, kumpulkan semua termasuk orang yang ya kena bencana ataupun orang yang dikenakan bala oleh Allah. Orang yang sembahyang, dia tengok sembahyang dia banyak mana, berapa timbang, banyak mana bagi. Nilai berapa? 50. 50 apa ni? 50,000. Bagi 50,000 pahala. Tengok puasa berapa pula, dia dapat 150,000, bagi pula pahala dia. Semua bagi. Pahala sembahyang, pahala puasa, pahala zakat, pahala apa lagi? Pahala haji, semua dibagi. Itu kewajipan yang kita kena buat di dunia. Dah habis yang tu, maka Allah panggil pula ni orang yang terlibat dengan ibadah fardu tadi. Panggil pula orang yang ditimpa bala. Makna diuji dengan kesakitan, diuji dengan kesukaran, diuji dengan berbagai-bagai kehidupan yang susah. Bila datang mereka ni, apa jadi? Mai seorang ditimbang segala. Timbang ke? Tak ada timbang dah. Allah tengok kamu sakit, ya betul kamu sakit ni, tahu-tahu Allah pun terus kata tak apa. Engkau ambil lah, kata. Bagi terus pahala banyak-banyak. Pahala dibagi je. Tak kira dah. Ni untung orang yang sakit ditimpa bala, ya. Ditimpa bala ni bukan bala jahat, bukan bahaya dah, ujian Allah. Diuji, sakit diuji oleh Allah, tu mudah faham. Orang yang sakit diuji oleh Allah, dia pun menghadapi ujian tadi dengan tenang, sembahyang tak tinggal, puasa pun dia boleh buat, dia buat, tak boleh dia tak boleh, tak apa, dia mampu. Dia tak mampu nak buat, tak apa. Ya, begitu juga hal-hal yang lain dia buat. Zikir dia memang sentiasa, tak henti-henti. Bagus dia ni. Ya, bila mati nanti Allah panggil dia, pahala dia, sembahyang dia, puasa dia, zakat dibagi. Lepas tu pula tentang bala dia yang dia hadapi, dia diterima dengan dengan sabar dan redha. Itu syarat dia. Sabar dan redha. Bila dia sabar menghadapi ujian Allah tadi, sembahyang tak tinggal, puasa tak tinggal, aurat dijaga. Ni kadang-kadang kita bila ziarah orang perempuan, aurat tak jaga. Rambut kadang-kadang terbelahang ya pun. Ya, pakaian pun nampak tak terurus. Jadi jangan bagi siapa-siapa datang, pelawat datang, waktu kita nak kemahkan dia dulu. Dah kemah bagi baju lawa-lawa, tak apa. Itu kena jaga macam tu. Itu belah perempuan lah. Anak perempuan kita, isteri kita, ya, untuk membantu. Bila dia mati nanti, mati bagaimana? Ambil selendang dia. Selendang yang cukup tu. Ya, yang nampak muka itu. Ambil, masukkan muka dia, tutup. Jadi rambut dia pun tertutup, semua tertutup. Ini kadang-kadang bila mati saya terkejut, saya tengok, la ilallah. Rambut panjang, mendelik ke belakang, tak ditutup langsung. Itu aurat. Ya, haram. Bagi kita tengok. Bila ada macam tu, berdosa. Si mati ke berdosa? Mati tak ada apa dah. Dia dah habis dah, tak ada apa dah. Yang berdosa apa? Waris. Waris berdosa. Jadi dalam hal ni kena jaga. Ya, pakaian dia kena diuruskan dia elok. Ya, bila orang datang dah kemas. Jadi kita datang pula jangan lama-lama duduk. Sian dia kadang-kadang nak cepat. Dia nak makan, dia nak buang air besar, nak buang air kecil, nak mandi. Yang kita duduk menyembang. Dia pun nampak masam, muka tak minat nak kita menjawab. Kita kalau dah macam tu faham-faham lah.
Ya, sudah dah tu. Ya, balik lagi kita pun. Hari lain pula mai. Ya, jangan kita duduk juga di situ bersembang dengan dia. Tapi kalau dia minat, tak apa. Kalau dia pesan, kata, lah seronoknya, hang datang aku, seronok, sembang. Nanti esok-esok datang lagi, tak apa lah kalau kita boleh datang. Dia tiap hari tak apa datang, ziarah dia. Sebab dia seronok. Tapi kalau dia nampak tak ada langsung reaksi yang bagus, malahan nampak dia diam, ya, kurang selang sehari pun tak apa. Ya, selang sehari ziarah. Baik. Keduanya, ini tadi yang ya, dan wajib diulang manakala mungkin bersuci, manakala ya mungkin bersuci. Maksudnya wajib diulang sembahyang tadi. Ini kita masih bicara nombor 1 ya. Saya ulang balik nombor 1 ni. Dia tak tulis nombor 1, tulis nombor kedua sebelum 2 tu. Iaitu apa dia, di sisi ashab kita wajib atasnya sembahyang tiada berwuduk. Sembahyang tak ada wuduk. Dia menghormati waktu. Dengan wajib diulang manakala mungkin. Maksudnya wajib diulang sembahyang ya manakala mungkin. Maksudnya mungkin bersuci. Mana boleh bersuci. Bila mampu kita bersuci, maka kita qada balik sembahyang yang kita tinggal itu. Ya, kalau ada 2 lah, 3 lah. Sebab penting ni. Sembahyang ni penting. Sembahyang ni dosa besar kalau tinggal. Ini dia sakit, dia uzur, betul. Dalam uzur, wari-wari nak bantu dia. Ya, tidak kita pun tumpang sama dapat dosa dia. Jadi, kena bantu dia supaya dapat sembahyang. Ya, itu cerita. Kemudian bila dia boleh bersuci, dia pun qada sembahyang yang mana tinggal. Baik. Yang keduanya, haram atasnya sembahyang dan wajib qada. Ya, haram sembahyang. Kalau dia tak mampu, tak boleh, ya. Ini pendapat yang kedua. Haram atasnya sembahyang dan wajib qada. Ketiganya sunat sembahyang dan wajib qada. Ya, ada juga lagi satu lagi, iaitu sunat sembahyang dan wajib qada. Walaupun sembahyang, tapi sembahyangnya perlu diqada juga sembahyang tu. Keempatnya pula wajib sembahyang dan tiada wajib qada. Ya, wajib sembahyang ini pun masalah. Dan tiada wajib qada. Ya, dan inilah qaul ikhtiar al-Muzani yang mengatakan begitu. Dan ialah yang kuat daripada segala qaul pada dalilnya. Mengatakan ini cara tadi ni, yang keempat tadi ni. Maka adapun wajib sembahyang itu, maka iaitu kerana sabda Nabi SAW, wa iza amartukum bi amrin faf'alu minhu, apa lagi ni, ma mastata'tum. Maksudnya wa iza amartukum, bila kamu diperintah oleh Allah atau perintah pada kamu, diperintahkan oleh Allah kepada kamu atau diperintahkan oleh Rasulullah pada kamu, bi amrin, satu kerja, fa'alu, maka hendaklah kamu buat. Jangan tak buat, buat minhu, buat padanya, mastata'tum, setakat mana kamu mampu. Jadi dalam hal sembahyang ni, ya, tak boleh elak. Kalau tinggal dosa besar. Sembahyang ni pula, kalau tak buat, neraka. Ya, kadal faqru kufran. Ya, bukan yang tu. Maksudnya ya, sembahyang al-farqu bainal Islam wal kuf. Ya, beza di antara orang Islam dengan orang kafir, ya solat, iaitu sembahyang. Kalau tinggal sembahyang, jawabnya kita pun tergolong daripada golongan orang yang macam tu, kufur. Ya. Jadi elakkan kita daripada macam tu, sembahyanglah. Qada' lah sembahyang. Banyak mana tinggal, qada' lah. Ya. Kita dah. Dan apabila aku suruh akan kamu sekalian dengan satu pekerjaan, maka hendaklah perbuat olehmu sekalian daripadanya barang yang kuasa sekalian kamu. Dan adapun tiada wajib qada itu, maka hanya
asalnya wajib ia dengan kerja yang baharu. Ini maksudnya ada perintah-perintah Allah, lepas tu ada datang, maka perintah-perintah tadi ni tak payah tanya. Ya, jangan tanya. Nabi pesan dah. Apa Nabi kata? Dalam Quran pun Allah sebut. Apa Tuhan kata sana? Wa in asakum. Apa lupa dah ayat dia. Ya. Di mana disebut di situ la tasalu an asya'in tubdalakum tasukum. Tu ayat. Jangan kamu bertanya sesuatu benda yang boleh menyusahkan kamu, nanti berat. Contohnya macam cerita apa? Cerita daripada orang Yahudi zaman Nabi Musa. Puncanya kerana ada orang mati dibunuh. Jadi bila dah mati dibunuh, lalu nak buat pembelaan macam mana nak tolong dia supaya orang tahu siapa yang membunuh dia. Jadi waris-waris yang mati ni pun kelengkabutlah, dia marahlah. Kena pula sebelah menyebelah ni, puak ni dengan puak ni bergaduh. Jadi mulalah ya disangkakan puak yang buat, ada puak yang tak betul ini. Bagaimanapun Nabi Musa AS diminta datang, lalu dia pun pergi. Dan di masa itu juga dia bermunajat kepada Allah, dan Allah kata, ambil lembu, ambil daging lembu, ya, sentuhkan kepada badan mayat tu. Tu cerita lembu tu Baqarah, surah Baqarah. Akhirnya dicarilah lembu. Cari punya cari, dah mereka soal lembu macam mana, lembu betina ke lembu jantan. Tu nak naik harga dah tu. Ya, akhirnya orang penaiklah harga. Akhirnya dapatlah lembu tu. Lembu dia lembu betina yang tidak digunakan apa-apa, membajak apa dah. Ya, yang bagus, yang elok, warnanya kuning, cantik. Ya, itu dia ambil. Akhirnya dapat. Eloklah. Bila dapat beli, harga dia berapa? Emas. Tutup dengan emas kulit binatang tu. Sampai tertutup semua, tu harga dia. Tutup dengan emas. Tu dia mahal juga dah tu. Kemudian bila mana diambil daging, ambil sembelih lembu tadi, ambil daging, sentuhkan kepada mayat tu. Sentuh mayat tu, terus mayat ni bangun. Ya, terus dia mengadu sakit. Tanya siapa bunuh hang? Siapa buat hang ni? Dia pun habaq terus bagi tahu yang bunuh anak saudara dia sendiri, namanya sekian-sekian. Tangkap terus. Betul ke? Ngaku betul. Itu dialah ya. Punya senang zaman dulu, tapi beratlah sebab disuruh sembelih lembu, cari macam-macam. Soal lagi. Jadi di sini, pahaman di sini, bila diperintahkan kamu sembahyang, taatilah sembahyang tersebut. Ya, buatlah setakat mana boleh. Maka pada masalah ini asalnya tak ada air dan tanah, dan demikianlah itulah berkata Al-Muzanni, tiap-tiap sembahyang yang disuruh memperbuatnya dalam waktu atas bagi macam daripada cedera, tiadalah wajib qadaknya. Jadi kalau ada perubahan lepas tu tak apa, tapi bagaimanapun kita dah ada hukum dan peraturan dia ada. Jadi yang ni hanya cuma kita nak ambil tahu je, ambil tahu tentang ya bagaimana kita nak beribadah kepada Allah. Asasnya ialah taharah, bersihkan diri kita. Ada wudu. InsyaAllah yang akan datang kita tengok pula wudu minan naum. Ya, sembahyang selepas tidur. Lepas tu dia sembahyang. Wallahu alam. InsyaAllah itu kemudian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.